Baik, Auda kembali bersama kami. Sekali lagi kami ucapkan selamat pagi untuk Auda dan terima kasih di atas perhatian Auda terus bersama kami di Rempat Pagi. Seperti yang dinyatakan sekarang, kita akan mengikuti ceramah Ramadan bulan mulia, rahsia dikurniakan Aidilfitri, dan bersama dengan tetamu kita pada pagi ini iaitu Yang Mulia bersama dengan Ustaz Abdul Rahman Haji Ajak yang akan memberi pencerahan ataupun mengupaskan sedikit perkongsian ilmu pada pagi ini. Kita ucapkan selamat datang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, sihat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kami berdua sihat. Alhamdulillah. Ustaz ya. Dan kita ni sudah berada di penghujung 29 Ramadan ya. Nah, insya-Allah. Jadi maknanya insya-Allah jika kelihatan anak bulan Syawal sekarang, jadi bermakna esok kita akan mulakan 1 Syawal ya. Dan jika sebaliknya insya-Allah lusalah tu ya. Dan kita ni ingin mengetahui juga Ustaz mengenai Aidilfitri. Rahsia dikurniakan Aidilfitri ni Ustaz. Jadi sebagai mukadimahnya dan sebagai pencerahan kami serahkanlah kepada Yang Mulia Ustaz, silakan. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq wan nasiril haqqi bil haqq والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه بحق قدره ومقداره العظيم أما بعد. Para penonton yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama-sama dalam sesi ceramah agama ini, yang mana kita membicarakan satu topik iaitu rahsia dikurniakan Aidilfitri. Jadi sebelum masuk kepada tajuk, kena faham dulu apa maksud rahsia ni. Jangan sekarang, ini bukannya rahsia lagi ni Ustaz, Ustaz berpadah katanya. Bukannya ada maksudkan rahsia itu arti yang rahsianya. Maksudnya rahsia di sini ini bolehlah kita ni artikan sebagai keistimewaan. Rahsia memasak apa tadi, putu mayang. Apa rahsianya? Yang memasak dengan kasih sayang, Allahumma salli ala Muhammad, lembut saja. Bukannya stres-stres, ada. Jadi ia masak dengan kasih sayang dan sebagainya. Dari hati ya. Dari hati, masya-Allah, tabarakallah. Jadi itu yang dimaksudkan rahsia dan sebagainya. Jadi rahsia ini boleh kita artikan sebagai keistimewaan. Jadi subhanallah, keistimewaan dikurniakan Aidilfitri. Jadi apakah saja keistimewaan dikurniakan kepada kita ni Aidilfitri? Yang pertama sekali, insya-Allah, nombor satu, rahsianya ataupun istimewanya dikurniakan Aidilfitri ini ialah maghfuran min rabbikum, iaitu maghfur ataupun maghfirah, iaitu ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala dikurniakan kepada kita ni, ampunan daripada Allah. Kalau kita ni renung kembali sebulan kita ni berpuasa, jadi apakah yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala? Hadis yang balik-balik disebutkan. Sebelum sungkai ada tu hadis tu. 30 hari tu ada hadis. Hafal kena hafal, saya dah tahu tu. Sepatutnya tiap hari membaca hadis satu, sepatutnya hafal. Tapi kalau dah hafal, ya fokus arah lain itu. Arah makanan gitu apa. Jadi disebutkan man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa dengan keimanan, siapa yang berpuasa Ramadan dengan keimanan dan penuh pengharapan, maka Allah ampunkan dosa-dosanya yang lalu. Sudah. Apa tujuan kita ni puasa? Ampunan daripada Allah. Sudah, satu. Yang kedua, kita ni di 10 terakhir Ramadan, apa doa kita ni? Doa kita ni ataupun habis tarawih, ada doa kita ni. Apa doa kita ni? Balik-balik, itulah doanya. Tarawih ada 20 kali dengan 30 hari. Tujuan ini apa? Saya tahulah. Apa doanya? Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun, suka untuk mengampunkan. Ampunkanlah aku ya Allah. Ampunkanlah kami ya Allah. Ampunkanlah kedua ampunan yang kita diminta. Yang ketiga, banyaklah hadis-hadis yang menunjukkan bahawasanya suatu ketika Rasulullah SAW naik mimbar. Bila Rasulullah naik mimbar, maka naik satu anak tangga, kata Rasulullah amin.
Naik anak ke tangga kedua, amin. Naik tangga ketiga, amin. Sahabat pun heran, kenapa naik tangga amin, amin, amin ini? Maka habis saja bertanyalah sahabat kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, tadi kami dengar kau sebut amin, amin, amin. Apa ada wahai Rasulullah? Jadi Rasulullah pun menjawab, ketika aku naik mimbar tadi, Sayyidina Jibril alaihi salam berdoa, jauh daripada rahmat Allah orang yang masih ada indung bapa, atau bahasa katanya indung bapa, ataupun bahasa ibu bapa, masih ada ibu bapa tapi tidak menyebabkan ia masuk ke syurga. Amin, kata Allah, kata Rasulullah SAW. Maksudnya kalau masih ada indung bapa itu, peluang besar untuk merebut syurga amat luas. Sudah, amin. Yang kedua, naik lagi sekali, amin, kata Rasulullah. Sayyidina Jibril berdoa, jauh daripada rahmat Allah orang yang masuk sudah di bulan Ramadan tetapi tidak menyebabkan masuk ke syurga. Maksudnya tapi tidak menyebabkan ampunan daripada Allah. Sudah masuk bulan Ramadan tapi ini diampunkan dosa-dosanya. Ini jauh daripada rahmat Allah. Amin, kata Rasulullah. Yang ketiga, orang yang mendengar namamu disebutkan tapi tidak bersalawat kepadamu. Ini jauh daripada rahmat Allah. Amin, kata Rasulullah. Yang kita dibicarakan tadi yang kedua, yaitu sudah masuk di bulan Ramadan tetapi tidak menyebabkan dosa-dosa yang diampunkan. Maksudnya peluang untuk diampunkan di bulan Ramadan ini, dosa-dosa kita ini diampunkan amat luas. Jadi subhanallah, masya Allah, daripada awal sampailah akhir. Jadi itulah yang kita harapkan, ampunan daripada Allah, ampunan daripada Allah. Yang diminta pun minta ampun kepada Allah. Kadang-kadang ada yang bertanya, Ustaz, kenapa ini minta yang lain, Ustaz? Kenapa hanya meminta ampun daripada Allah? Di sanalah para ulama menjelaskan bahawasanya kalaulah Allah sudah mengampunkan apa yang kamu minta, Allah akan bagi. Betul. Kalau sudah diampunkan, apa yang kamu minta, Allah akan bagi. Hanya mintalah kepada Allah ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Justru Allah gunakan Aidil Fitri, maka banyaklah disebutkan dalam riwayat-riwayat yang dalam banyak riwayat, walaupun ianya dhaif, tapi tidak mengapa, kerana ianya menambahkan targhib, targhib wa tarhib. Apa targhib? Menambahkan kecintaan kita ni untuk memperbanyakkan amal saleh lagi. Allah Subhanahu mengatakan waktu Aidil Fitri ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ibadi, wahai hambaku, ilayya sumtum, kepada aku kamu berpuasa, wali kumtum, dan kepada akulah kamu kumtum. Apa kumtum? Kamu berqiyamul lail dengan tarawihnya, dengan witirnya, dengan tahajudnya dan sebagainya. Irji'u maghfuran lakum, maka kembalilah kamu ke Aidil Fitri ini. Apa maksud Aidil Fitri? Hari raya fitrah. Kata ni kembali kepada normal. Kalau sebelum ni dia dapatlah puasa siang, malam ni ini kembali kepada normal. Maksudnya di sini ini kembali kepada normal ini bukan belum berkaitan dengan COVID-19 ya. COVID-19 lain cerita. Normal sudah. Bukan itu. Maksudnya kita ini kembali kepada fitrah. Siang boleh minum, boleh makan dan sebagainya. Kembali kepada normal. Maka kembalilah kepada Allah dan Allah ampunkan dosa-dosa kamu. Jadi rahsia dianugerahkan Aidil Fitri yang terbesar sekali ialah ampunan daripada Allah. Cuma saja katanya anda tahu, katanya ini diampunkan ataupun tidak. Adakah Allah terima amal katanya ataupun tidak? Kadang-kadang itu confident. Sudah 30 hari orang berjaya, katanya orang berjaya. Umat dulu macam mana umat dulu? Umat dulu, maksudnya umat dulu ini di kalangan sahabat, tabi'in, tabi'in, dorang dulu ini luan confident. Katanya ini confident lebih tinggi. Mesti orang apa? Mesti orang merenung-renungkan, Allah terima ke indah ni. Berapa lama tu orang merenungkan tu? Ni sepanjang 30 hari Ramadan ini, puasa kata ni, tarawih kata ni, qiyamul lail kata ni, zakat kata ni, sedekah kata ni. Mesti orang merenungkan 6 bulan bisa merenungkan. Selepas daripada Syawal, Zulqaidah tu, ya Allah, terimalah amalan kami di bulan puasa, ya Allah. 6 bulan. Kata ni Allah masalah. Bukan lagi dia sampai. Kata ni orang yang berjaya, kata ya Allah. Itu sampai dikatakan oleh seorang Allahumma salli ala Muhammad khalifah, iaitu Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, ketika mana ia berkhutbah,
Maka ia berkhutbah, ia memberitahu bahawasanya adapun umat salaf dulu, bistorang ini bersedih dengan kepergian Ramadan. Bistorang dah tahulah, mengharapkan adakah diterima ataupun mengharapkanlah, ya Allah terimalah, ya Allah terimalah, ya Allah. Kemudian ada yang mengatakan, wahai khalifah, bukankah sepatutnya kita ni di Aidil Fitri ini bergembira? Betul, kata khalifah. Cuma kata ni semuanya hamba. Kalau seorang hamba yang besar ini pengharapannya kepada Tuhannya adalah agar diterima segala amal ibadah kata ni. Jadi ini yang pertama sekali. Kata ni, ya betul. Istimewa saya bicarakan ini istimewa dikurniakan Aidil Fitri ini daripada aspek agama. Bukanlah daripada aspek sosial dan sebagainya. Itu lain lagi cerita. Kadang-kadang ditanya ada orang apa istimewa Aidil Fitri. Katanya aku waktu katanya open house. Itu masing-masing lah, masing-masing dia punya jawapannya. Waktu tahu anunya yang kepada bandar kan sutong tutok dan sebagainya. Jadi nombor satu ialah ampunan daripada Allah. Pasal itu kalaulah diampunkan dosa-dosa kita ni membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa? Bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata ni salah satu amalan masyarakat kita ni ada sebahagian itu. Bis orang akan bertakbir daripada rumah ke rumah malam pukul daripada rumah ke rumah. Sebelah lagi. Walaupun dia ada makan, dia ada minum, ustaz, kami bertakbir saja. Oh bagus tu kata saya, alhamdulillah. Kadang-kadang sampai pukul 2 pagi ustaz. Itu yang dah bagus tu. Pukul 2 pagi, 3 pagi bertakbir dia. Jiran pun mengganggu jiran kan tidurlah. Ya Allah, batas lagi seorang takbir tu katanya. Ya Allah, kalau bertakbir katanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ke rumah tu bagus bertakbir. Kadang-kadang ialah waktu bertakbir ini singkat bukan seperti hari raya haji. Kalau hari raya haji okey, tambah lagi 3 hari. Tapi ini hari raya Aidil Fitri, waktunya bermula terbenam matahari selepas sembahyang maghrib tu terus tu Allahu Akbar dan berakhirnya setelah sebelum imam angkat takbiratul ihram Aidil Fitri. Jangan sekarang habis sembahyang di rumah orang boleh mulakan takbir ustaz kata, ya Allah. Lagi ada takbir. Atu hari raya haji, yes boleh. Hari raya Aidil Fitri hanya itu tak saja. Jadi malam itu kan puas-puas bertakbir, puas-puas lah. Baik, itu nombor satu. Ada masa lagi kita ni? Ada masa lagi. Saya sekarang sini ada 4, baru 1. Nombor 2, kita ni minta ampun sesama kita ni. Itulah indahnya Aidil Fitri. Bermaaf-maafan antara satu sama lain. Dosa ni ada 2. Dosa kita ni kepada Allah 1. Dan itu yang kita sering minta. Dan yang kedua ialah dosa sesama kita ni, sesama ibu bapa, dosa sama anak, dosa sama jiran dan sebagainya. Maka ambillah kesempatan ini untuk minta ampun, minta maaf, minta halalkan dan sebagainya. Kadang-kadang cakap. Kadang-kadang dia mau bercakap, salah banyak. Cium pipi, sudah. Cakaplah, minta ampun, minta maaf. Kami alhamdulillah di rumah macam itulah kami. Tapi ada di sebahagian yang tempat lain. Jadi perkara itu macam janggal apa ustaz? Galat kali ya. Jadi cuba test. Cuba minta maaf, maaf. Cuba ringankanlah mulut, ya Allah. Waktu anilah kita ni kan cuba untuk meminta maaf. Jangan sekarang Allahu Akbar, sesudah ketiadaannya baru tah. Dan masa ni dah bercakap, betul bukan saya di Aidil Fitri, tapi bila-bila masa kami minta maaf. Tapi kalau bukan Aidil Fitri, ada pun apa lagi waktu biasa. Jadi waktu inilah minta maaf. Minta maaf. Ataupun ada ketani pernah menzalimi orang lain, kata Imam Ghazali, kalau ketani pernah menzalimi orang lain, maka apa yang ketani zalimi itu kembalikanlah. Contoh ketani pernah mengambil barang orang, maka kembalikanlah wangnya. Jangan minta maaf saja. Minta maaf bro katanya. Indah kembalikan. Contoh bro, bro 300 ringgit. Apa dia 300 ni? Dulu pernah mengambil usianmu. Bukannya banyak pun, yang sikit je satu tu. 300 ringgit dah banyak katanya bro. Allah, kembalikan.
ataupun kita ni pernah memfitnah orang yang bukan-bukan, maka terangkan kepada orang masyarakat awam. Aku dulu pernah memfitnah dia yang sebenarnya ia ni bukan macam tu. Terangkan. Yeah. Ataupun kalau ada sesuatu, kata Imam Ghazali, yang kita ni anda dapat minta maaf. Kalau kita ni minta maaf, akan bertambah besar kisah tu. Pura-peranda lagi selepas itu. Kalau yang macam itu, kata Imam Ghazali, lebih baik kita jangan minta maaf. Habis macam mana Ustaz? Diam saja dan minta kepada Allah, ya Allah di padang mahsyar nanti, kumohon ya Allah, siapa? Si A bin B itu ya Allah, agar yang mudah ampunkan aku ya Allah, aku tidak mampu untuk minta maaf ya di dunia. Apa dosanya itu Ustaz? Contoh, seperti ada Allah Muhammad pernah ditanyakan dunia. Jadi ia pernah ada perhubungan sulit dengan isteri ataupun suami orang. Perlukah Ustaz aku minta maaf arah lakinya? Minta maaf bro, katanya. Pembinian itu sebenarnya rasa-rasanya menerima ke suaminya tu. Yeah. Dari pura-peranda terus, berkelahi, rumah tangga, bercerai-berai dan sebagainya. Masalah semakin besar. Jadi lebih baiklah diamkan dan minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita ni waktu inilah kita ni bermaaf-maafan. Betul. Jangan setakat open house saja, tapi mana ada open house tahunan ya? Ada. Memang ada open house. Sesama kita ni lah saja. Adik-beradik. Yes. Jadi jangan tahu makan saja, tapi maaf-maafan, bermaaf-maafan, halalkan dan sebagainya. Sudah ampunan daripada Allah dan ampunan daripada manusia. Yang ketiga ialah kelebihan adanya Aidil Fitri di bulan Syawal ini Allah berikan kepada kita ini, iaitu puasa 6 hari sama seperti setahun. Seperti mana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shama Ramadhana thumma atba'ahu 6 min Syawal kana kasiyamud dahri." Siapa yang berpuasa, tapi syaratnya mesti puasa Ramadan dulu. Puasa Ramadan dulu selesai, lepas itu campur dengan 6 hari di bulan Syawal, maka seperti ia berpuasa sepanjang tahun. Allahu Akbar. Kalau mengikut daripada Imam Syafi'i, maka ia lebih galakkan istihab ataupun disukai untuk selepas saja raya pertama tu, raya kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, sampai ketujuh ini puasa terus. Mutatabi'atan, berterusan. Tapi Ustaz, rugi tu Ustaz. Kenapa rugi? Pasal tu waktu yang special tu Ustaz. Selepas itu, jadi kalau Anda sanggup untuk berpuasa selepas daripada itu, Anda mengapa? Di pertengahan. Kalau pun Anda sanggup, boleh di penghujung. Kalau Anda sanggup Ustaz, janganlah puasa lah. Tapi kali ini senang sih Ustaz. Pasal ada kunjung-kunjung, ada open house kan. Itu kelebihannya. Kelebihan COVID-19 lagi kan. Untuk menunaikan itu puasa ini jadi itu sebagai penyuntik semangat lah. Pasal dah banyakkan dagang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita ni ada masa waktu lagi ni? Ada insya-Allah dalam 3 minit lagi. Dalam 3 minit. Jadi subhanallah, tadi kita ni sudah 3 poin lah. Satu, ampunan daripada Allah. Kedua, ampunan daripada sesama kita ni. Ambillah kesempatan Aidil Fitri ini. Dan yang ketiga ialah berpuasa 6 hari sama seperti setahun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ambil peluang 6 hari saja tu. 6 hari saja tu. Dan walaupun 6 hari, tapi Masya Allah hebat juga dugaannya. Cabarannya, ujiannya. Bro, katanya Pepsi dia dugaannya. Ya Allah. Okey, yang ketiga. Dan yang keempat ialah silaturahmi. Maka hubungkanlah silaturahmi. Jiran sebelah tu agak. Kadang-kadang kalau ini ada raya ni, dia mengaga jiran sebelah. Nasib dah jual ada raya ni. Ya Allah. Ada rupanya jiran sebelah dia katanya. Aku fikir kau di batas sudah ada. Tiga cenda wujud Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka wujudkan silaturahmi antara satu sama lain. Ini termasuk daripada husnul khuluqihi, iaitu baiknya akhlak. Orang yang baik akhlak ini, Rasulullah SAW membagi apa keistimewaan orang yang baik akhlak ini. Seseorang yang bagus akhlaknya, maka di akhirat kelak ianya satu darajat dengan seperti ahli puasa dan ahli qiyamul lail. Padahal dia banyak berpuasa sunat, puasa Ramadan,
Padahal Ramadan dia berpuasa, yang lain tidak berpuasa. Tapi derajatnya seperti ahli puasa. Isnin, Kamis puasa, 13, 14, 15 puasa, bulan Sya'ban semua. Itu namanya ahli puasa. Yang bagus akhlaknya ni, yang menjaga silaturahmi antaranya, maka yang bagus akhlaknya ni sama seperti derajat orang yang qiyamul lail dan macam itu juga yang menjaga puasa. Itu kelebihan silaturahmi. Dan yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mau rezekinya diluaskan, maka hubungkanlah silaturahmi. Cubalah. Ustaz pernah cuba? Alhamdulillah. Setakat anilah, Allahu Akbar. Betul kata Rasulullah SAW. Dan dikaji. Siapa mengkaji? Orang kafir yang mengkaji. Di UK. Dikaji. Ni orang yang luas rezekinya, panjang pula umurnya. Apa rahsia bersedorang? Apa aktiviti bersedorang? Rupanya bersedorang banyak mengadakan aktiviti masyarakat. Terbukti betul-betul apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Jadi nampaknya Alhamdulillah itu yang dapat kami sampaikan berkaitan dengan keistimewaan ataupun rahsia dianugerahkan Aidilfitri. Wallahu ta'ala alam.